Tetapi kita selesaikan dulu satu persatu daripada tempat kita ke Kota Baru, daripada Kota Baru ke Putrajaya, kemudian kita pikir langkah yang seterusnya. Model Zulkarnain bermakna keyakinan pejuang Islam tentang kemampuan kita muncul sebagai tenaga perubahan. Dengan syarat fa'atba'a sababan, fa'atba'a sababan, summa atba'a sababan. Berapa kali Allah menyebut tentang sababan. Sampai hari ini kita masih keliru apa itu sababan. Sehingga kita merasakan kemenangan itu harus datang percuma. Kemenangan itu hanya boleh datang dengan menumpang tanpa kita sendiri merangka kemenangan tersebut. Sedangkan Allah menyebut tentang Zulkarnain berkuasa, fa'atba'a sababan. Saya ambil tafsir yang paling ringkas dan mudah tentang sababan yang dibawa oleh Profesor Hamka dalam tafsirnya. Sababan ialah kalau ibarat air dalam perigi, timba dan talinya, serta usaha kamu mengangkat air daripada perigi itu adalah sebab bagi terangkatnya air yang boleh kamu gunakan untuk apa-apa masalah kamu. Talinya kena ada, timbanya kena ada, usahanya kena ada, akan berlaku pengangkutan air daripada dasar perigi mengikut keperluan kita. Maknanya di sana ada faktor-faktor kemenangan yang kita kena teliti. Kita kena mencari jalan-jalan kemenangan tersebut, dan kita kena mengatur dan mengambil langkah-langkah seperti yang telah disenaraikan sebagai faktor-faktor kemenangan itu. Segala-galanya bukan mustahil. Yang keempat atau yang ketiga ialah tentang prinsip-prinsip pentadbiran Zulkarnain. Kaidah-kaidah kepimpinannya. Walaupun disentuh sekali lalu dalam Al-Quran, tetapi kalau kita perhatikan, subhanallah, ia satu gagasan yang sangat komprehensif, yang sangat modern, yang sangat efektif. Amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amala wa amma man amana wa amala wa amma man amana wa amala salihan falahu jazaa'anil husn. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ini adalah satu konsep kepimpinan pentadbiran yang berasaskan kepada keadilan penghakiman, kedaulatan undang-undang, rule of law, yang sekarang ini dibahas di peringkat antara bangsa hatta bekas pengurusi Federal Reserve Amerika dalam buku kenangan hidupnya menyebut bahawa apabila Amerika Syarikat membekukan aset-aset orang-orang Islam atas nama menentang keganasan baru-baru ini selepas September 11, ia telah menyebabkan kehilangan keyakinan pelabuh-pelabuh bukan saja Islam tetapi juga bukan Islam, kerana bagi mereka Amerika telah kehilangan rule of law. Bermakna rule of law adalah prinsip pemerintahan yang sangat penting. Bermula daripada undang-undangnya, hakimnya, pendakwaan oleh peguam negaranya, anggota-anggota perkakas-perkakas yang lain seperti polis, SPRM, mestilah menuju kepada penghakiman yang adil dan saksama. Di mana bagi Zulkarnain, orang jahat mesti dibalas jahat, orang baik mesti dibalas baik. Dalam negara kita, orang jahat lepas, orang baik masuk penjara. Harap dalam parti kita tak berlaku seperti itu. Kerana
bakal menggantikan UMNO Barisan Nasional. Prinsip ini harus dihayati bermula daripada diri kita sebagai diri pribadi, dalam keluarga kita, untuk anak-anak dan isteri, kepada masyarakat, jamaah kita, parti kita, dan akhirnya negara kita. Ia prinsip yang sangat penting. Penghakiman adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Kerana itulah Nabi Daud dilantik menjadi khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabil hawa fa'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nabi Daud dilantik menjadi pemimpin pemerintah selain daripada Nabi semata-mata untuk menegakkan penghakiman yang adil di kalangan semua manusia, baik dia sebagai pemimpin dalam rumah tangga maupun dalam pemimpin sebagai kerajaan. Prinsip yang sangat penting. Masa singkat, saya hanya mengambil prinsip-prinsip ini supaya kita semua boleh menghayati satu gagasan membawa PAS memimpin perubahan ini bermula daripada kesedaran orang pendukung parti peringkat yang paling rendah sampai pada peringkat yang paling tinggi. Masa singkat saya pergi pada prinsip yang lain. Atuni zubaral hadid. Selain daripada prinsip menegakkan penghakiman yang adil, prinsip yang kedua ialah Zulkarnain membawa kestabilan politik. Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Penduduk satu kawasan, satu negeri mengadu pada Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj yang merupakan ejen perosak telah mengganggu keselamatan dan kestabilan kami. Mufsiduna fil ard, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Hari ini Ya'juj Ma'juj tak nampak lagi lah, yang agaknya sudah curi kabel dah. Nah, negara kita selalu dikaitkan bila gerakan Islam adalah gerakan yang mengkucar-kacirkan keamanan. Di bawah prinsip Zulkarnain, gerakan Islam adalah gerakan yang membawa kestabilan politik dan menjaga keamanan. Ini penting. Gerakan Islam yang dipimpin oleh Zulkarnain adalah gerakan menstabilkan politik, membawa keamanan kepada masyarakat dengan mendirikan satu tembok keselamatan. Atuni zubaral hadid. Walaupun saya pakar dalam kejuruteraan pembinaan tembok, saya mempunyai engineer jurutera, saya mempunyai arkitek-arkitek yang baik, tetapi dari segi pengembelingan usaha mesti datang daripada peringkat yang paling bawah, cawangan-cawangan, kawasan-kawasan sampai pada peringkat yang paling tinggi. Tuan-tuan semua kena terlibat dalam bentuk Atuni, tolong bawakan pada saya. Dalam kes Zulkarnain bawa jongkong besi, tetapi dalam kes kita sekarang dalam menghadapi pilihan raya demokrasi, yang kita nak daripada tuan-tuan selain daripada sokongan yang padu ialah daftar pengundi yang baru. Kalau bawa jongkong besi, Pak Ketua kita pun sebab tak apa ada. Nah, honor laninya daftar pemilih. Di Kelantan sahaja ada 250,000 lagi yang belum berdaftar. Di seluruh negara pengundi muda saja ada 4.3 juta yang belum berdaftar. Bagaimana kita nak memimpin perubahan kalau orang ini tidak mendaftar? Bagaimana kita nak memimpin perubahan kalau kita tidak menjadi juara pendaftaran ini? Di Selangor baru ini 45,000 didaftarkan. PAS berjaya mendaftarkan 965 orang. DAP menjadi parti yang paling tinggi berjaya mendaftarkan pengundi di Selangor baru-baru. Dengan 965 undi, kita belum berjaya memimpin perubahan. Pimpinan perubahan yang pertama dalam konteks pilihan raya ialah pendaftaran pemilih di seluruh negara. Kalau kita katakan pilihan raya yang ke-13 adalah pilihan raya penggantian
dan pas terhadap kedudukan UMNO. PAS perlu paling kurang menang 45 kursi paling.